Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 3 Februari bersama saya Al-Muslim Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Tajuk utama malam ini. Nahas 7 kenderaan, 2 pemandu lori maut. Juga Rafah dibom. Apa nasib lebih sejuta rakyat Gaza? Dua pemandu lori maut dalam nahas 7 kenderaan di kilometer 288.1 Lebuh Utara Selatan arah utara dekat Gopeng pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata pemandu lori muatan gula dan muatan barang logam itu meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tersepit. Detik-detik tragis kemalangan itu turut dirakam kamera papan pemuka pengguna jalan raya yang membabitkan 3 lori dan 4 kereta di laluan antara Gopeng ke Sipang Pulai dekat kampung tersusun Tekah yang dilaporkan kepada bomba pada jam 7.46 pagi tadi. Insiden terbabit turut menyebabkan kesesakan trafik sepanjang beberapa kilometer dari kedua-dua arah lebuh raya itu dengan tumpahan muatan gula daripada lori terbabit memenuhi kawasan sekitar kejadian dan kerja-kerja pembersihan dijalankan sehingga petang tadi. Sementara itu, PLAS menerusi laman X pagi tadi memaklumkan semua lorong di kedua-dua arah jalan terhalang kerana tumpahan gula dan serpihan badan lori. Kerja-kerja mengeluarkan mangsa yang tersepit digerakkan bomba sebelum mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan berkata hasil siasatan mendapati kemalangan maut itu berpunca daripada lori membawa muatan gula yang hilang kawalan dan terbabas ke laluan bertentangan. Keadaan itu menyebabkan lori terbabit bertembung dengan sebuah lori muatan barang logam. Dalam kejadian sama, 5 kenderaan lain turut terlibat kemalangan di laluan sama. Semakan terhadap trailer muatan gula itu mendapati ia memiliki 2 rekod lampau saman trafik. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 27 premis makanan di Kuantan diarah tutup hasil daripada operasi pematuhan pelabelan dan premis makanan bersih Pahang 2024 selama 2 hari pada 30 dan 31 Januari lalu. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri JKN Pahang, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata semua premis makanan itu didapati tidak suci dan arahan penutupan itu bagi tahap kebersihan premis dan makanan dapat ditingkatkan. Penutupan itu dilakukan mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983 bagi menjalankan kerja pembersihan. Jelas Datuk Dr. Nur Azimi, sepanjang tempoh 2 hari operasi, sebanyak 97 premis diperiksa membabitkan 42 pasaraya, pusat jualan borong dan pasar mini serta 55 restoran dan kedai makan. Hasilnya, sebanyak 258 notis dikeluarkan dengan nilai kompaun yang ditawarkan berjumlah RM173,650. Daripada jumlah kompaun itu, pelbagai kesalahan pelabelan produk makanan dikesan, antaranya tiada penandaan tarikh luput atau tarikh akhir dan tidak menyatakan nama sebutan sebenar atau nama yang mengelirukan pengguna. Seorang lelaki warga Myanmar ditahan Jabatan Imigresen kerana memiliki kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR palsu dalam operasi Op Kutip dan Op Belanja di Bandar Jertih. Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia JIM Terengganu, Azhar Abdul Hamid berkata lelaki terbabit merupakan salah seorang daripada keseluruhan 25 pendatang asing yang ditahan JIM dalam operasi bermula 7 pagi sehingga 7 malam di sekitar Besut. Jelas Azhar, lelaki berusia lingkungan 20-an itu mendakwa mendapat kad tersebut daripada rakannya di Johor dengan bayaran RM150. Hasil pemeriksaan mendapati kod kad yang ditunjukkan lelaki itu sebenarnya milik seorang wanita. Siasatan lanjut kita akan buat nanti sebab dia ada bersama kita. Cuma yang kita tahu tadi dia membayar 150. Saya percaya dia cuba dapatkan satu dokumen untuk duduk di sini lah. Ya. Jadi kalau katakan mungkin kita tengok dari segi physical card tu memang betul lah. Cumanya melalui sistem yang kita scan tadi memang pemilik dia ada perempuan.
Tambahnya dalam operasi membabitkan 26 pegawai JIM itu, seramai 154 orang telah diperiksa, terdiri daripada pelbagai negara antaranya Myanmar, Bangladesh, Thailand dan Indonesia. Kesemua mereka ditahan di bawah Akta Imigresen iaitu Seksyen 6-1-C kerana tiada dokumen pengenalan diri dan tinggal lebih masa dan Peraturan 39B melanggar syarat PAS, manakala mereka kemudian dibawa ke depoh tahanan Imigresen Ajil untuk tindakan selanjutnya. Turut disita 4 buah motosikal, manakala sebuah kereta yang dipandu seorang lelaki Myanmar akan dirujuk kepada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ untuk tindakan lanjut. 3 lagi pendatang tanpa izin parti yang lolos dari depo tahanan sementara Immigration Bidor ditahan ketika mereka keluar untuk mendapatkan bekalan makanan dan minuman. Ketua Pengarah Immigration Datuk Ruslin Jussoh berkata penahanan terbaru itu menjadikan 10 parti berjaya ditahan pagi tadi. Jelas Datuk Ruslin Jussoh, 2 parti ditahan di Masjid Batu Melintang sekitar jam 7 pagi tadi apabila mereka datang ke masjid untuk meminta air daripada qaryah masjid. Satu lagi tangkapan dibuat di kampung orang asli Sementa. Pihaknya kini sedang mengesan baki 120 parti dengan radius pencarian telah diperluas kepada 5 km dari depoh berkenaan. Sementara itu, depoh tahanan Imigresen Bidor ditutup sementara dan kesemua tahanan akan dipindahkan ke 6 pusat tahanan, manakala baki 100 tahanan wanita akan ditempatkan ke beberapa lokasi lain. Sekarang adalah proses akhir untuk memindahkan semua tahanan ke depo-depo immigration yang lain yang lebih selamat, di mana antaranya adalah kita memindahkan ke depo Macak Umbu Melaka, Lenggeng Negeri Sembilan, Kemayan Pahang dan juga Bukit Jalil. Malam kemarin, 131 parti telah melarikan diri dari blok lelaki depoh tahanan itu dan seorang daripada mereka dilaporkan meninggal dunia apabila terlibat dalam nahas jalan raya. Mereka terdiri daripada 115 etnik Rohingya, 15 warga Myanmar dan seorang warga Bangladesh. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN Selangor berjaya menumpaskan aktiviti penyelewengan diesel bersubsidi yang mencecah RM500,000. Ia didalangi warga tempatan dan pemeriksaan ke atas sebuah premis menjumpai pelbagai peralatan yang bernilai hampir RM700,000. Antara barangan yang disita ialah 17 unit skid tank, sebuah lori tangki serta beberapa dokumen perniagaan. Sementara itu, 3 lelaki tempatan telah diserahkan kepada pihak berkuasa di mana 2 daripadanya dipercayai pemandu lori dan seorang lagi disyaki individu yang bertanggungjawab ke atas aktiviti penyelewengan berkenaan. Siasatan lanjut akan dijalankan di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. KPDN Selangor turut memberi amaran keras dan kementerian tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam sindiket serta aktiviti haram tersebut. Sebuah banglo 3 tingkat terjejas akibat tanah runtuh yang berlaku di Taman Bukit Pantai, Bangsar pagi tadi. Pemeriksaan awal oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat mendapati runtuhan dipercayai berpunca daripada kebocoran saliran air kolam renang di unit rumah atas. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada jam 10.45 pagi. Susulan kemungkinan kebocoran saliran air, kerja-kerja mengosongkan sisa air kolam renang dijalankan bagi mengelakkan tanah semakin lembap dan berpotensi berlaku pergerakan atau hakisan tanah. Bagaimanapun, tiada mangsa yang terperangkap dalam insiden berkenaan dan kes diserahkan kepada pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, polis serta kontraktor rumah untuk tindakan lanjut. Kementerian Pendidikan telah mewujudkan pasukan khas Task Force bagi mempercepatkan penyelarasan semula sistem pendidikan prasekolah di bawah kementerian berkenaan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pelarasan dari sudut kurikulum dan silibus pembelajaran itu perlu disegerakan agar kualiti pendidikan awal kanak-kanak lebih terjamin dan bersifat menyeluruh. Jadi awal ini mesyuarat Jawatankuasa Special Task Force ini sudah pun berlangsung dan kita akan maklumkan dari semasa ke semasa perkembangan apa yang telah pun kita jayakan dari dalam konteks untuk prasekolah ini. Antara lain adalah termasuk juga perluasan prasekolah yang juga kita akan bincangkan. Kemudian dari segi kualiti pendidikan prasekolah itu sendiri yang juga pastinya menjadi sebahagian daripada agenda reformasi pendidikan untuk menjayakan isu prasekolah ini.
Fadlina yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal berkata demikian selepas merasmikan majlis penutupan sesi libat urus bersama Lembaga Pengelola Sekolah Pulau Pinang dan penyerahan cek curah bantuan awal Persekolahan Negeri Pulau Pinang di USM Nibong Tebal hari ini. Sebelum ini, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil dilaporkan berkata jemaah menteri pada 24 Januari lepas memutuskan agar sistem pendidikan prasekolah di seluruh negara diselaraskan semula supaya kualiti pendidikan awal kanak-kanak itu lebih terjamin dan menyeluruh. Selepas ini, Palestin bantah pembinaan 7,000 penempatan Israel. Alhamdulillah bertemu lagi. Kementerian Luar Palestin mengecam kenyataan Menteri Israel Bezalel Smotrich untuk membina 7,000 unit penempatan Yahudi di tebing barat. Pelaksanaan pelan itu dianggap berbahaya dan provokatif di tengah-tengah konflik Israel-Palestin. Tindakan Israel itu juga secara terang-terangan mencabar pendirian antarabangsa dan Amerika Syarikat yang menolak penempatan serta serangan pendatang Yahudi terhadap warga Palestin. Rancangan itu juga dilihat sebagai tindak balas kepada keputusan pentadbiran Amerika untuk mengenakan sekatan ke atas beberapa peneroka pelampau Yahudi. Masyarakat antarabangsa dan pentadbiran Amerika digesa memaksa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu supaya menghentikan sebarang pembinaan. Pergerakan Peace Now Israel menganggarkan lebih 700,000 pendatang tinggal di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis Timur. Di bawah undang-undang antarabangsa, semua penempatan Yahudi di wilayah yang diduduki dianggap haram. Kebimbangan penduduk Gaza di Rafah berhubung peningkatan serangan Israel di kawasan yang sesak itu berasas apabila Rafah dibom awal pagi tadi. Jika serangan itu berterusan, ia akan meningkatkan lagi tekanan lebih sejuta rakyat Gaza yang berlindung di kawasan paling selatan itu. Serangan maut itu menyasarkan bangunan kediaman, malah semua fasiliti termasuk hospital, sekolah dan pasar juga musnah. Serangan itu mencetuskan panik rakyat Gaza yang ketika ini bertarung dengan kelaparan dan kesejukan. Kementerian Luar Palestin memberi amaran tentang kesan daripada kemungkinan operasi ketenteraan Israel ke atas bandar Rafah yang akan mengakibatkan pemusnahan kira-kira 1.5 juta rakyat Palestin. Kementerian itu juga mengkritik masyarakat antarabangsa kerana gagal menghentikan perang dan meredakan malapetaka kemanusiaan yang berlaku di Gaza. Sekumpulan peguam di Algeria memfailkan tuntutan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC di The Hague terhadap pegawai Israel yang terlibat dalam jenayah genosid ke atas rakyat Palestin. Kesatuan Kebangsaan Persatuan Peguam Algeria memaklumkan tuntutan mahkamah itu turut ditandatangani Persatuan Peguam Tunisia, Jordan, Mauritania dan Palestin. Tuntutan mahkamah itu berdasarkan dokumentasi yang dikumpul daripada sumber sahih termasuk foto dan video yang merakamkan perbuatan jenayah Israel di Semenanjung Gaza. Ini termasuk dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Kumpulan Antarabangsa dan Perintah Terbaharu Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ yang mengesahkan bukti munasabah berhubung jenayah genosid di Gaza. ICJ pada 26 Januari mendapati dakwaan Afrika Selatan bahawa Israel melakukan genosid adalah munasabah. Mahkamah mengeluarkan perintah sementara menggesa Israel menghentikan sekatan bantuan ke Gaza dan menangani krisis kemanusiaan di sana. Israel melancarkan serangan di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober lalu hingga mengorbankan sekurang-kurangnya 27,131 rakyat Palestin dan mencederakan 66,287 lagi. Ekonomi Gaza mungkin mengambil masa sehingga akhir abad ini untuk dipulihkan semula kepada keadaan sebelum perang Israel-Palestin berlaku atau lebih tepat pada 2092. Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCTAD berkata konflik itu mengakibatkan penguncupan 24% keluaran dalam negara kasar KDNK dan penurunan 26.1% pada KDNK per kapita untuk 2023. Katanya sekiranya operasi ketenteraan ditamatkan dan pembinaan semula dimulakan serta-merta dan jika trend pertumbuhan yang dilihat dari 2007 hingga 2022 berterusan pada kadar purata tahunan 0.4%, Gaza boleh pulih kepada tahap sebelum konflik pada 2092.
Menurut ahli ekonomi yang bekerja di Palestin, Rami Al-Azhar, ia akan memerlukan banyak usaha daripada masyarakat antarabangsa untuk pembinaan semula dan pemulihan di Gaza. Di India, penganut Hindu mula beribadat dalam sebuah masjid yang dipertikaikan di bandar Varanasi. Hanya beberapa jam selepas perintah mahkamah membenarkan mereka di tapak yang sangat sensitif itu. Masjid Gyanvapi di Varanasi adalah salah satu daripada beberapa rumah ibadat Islam yang dicari oleh aktivis Hindu yang disokong oleh Parti Perdana Menteri Narendra Modi selama beberapa dekad untuk menuntutnya semula. Semalam, Mahkamah Varanasi memutuskan penganut Hindu boleh beribadat di ruang bawah tanah bangunan itu dan mengarahkan pihak berkuasa untuk membuat pengaturan sewajarnya untuk penganut dalam tempoh seminggu. Ahli keluarga Sami Hindu dilaporkan mula beribadat di ruang bawah tanah masjid awal pagi. Masjid Gyanvapi dibina pada abad ke-17 ketika Empayar Mogul Muslim di sebuah bandar di mana penganut Hindu dari seluruh negara membakar mayat keluarganya di tepi Sungai Ganges. Penganut Hindu percaya masjid itu dibina di atas kuil kepada Dewa Hindu Shiva. Bulan lalu, agensi arkeologi rasmi India memaklumkan tinjauan tapak itu tambah menguatkan kepercayaan bahawa ia pada asalnya adalah rumah kepada sebuah kuil. Ia mendorong kumpulan Hindu sayap kanan yang berkuasa menuntut beberapa tapak masjid yang dikatakan mereka dibina di atas kuil purba semasa pemerintahan Mogul. Seketika nanti, lebih 1,5 juta peruntukan disalur kepada mangsa banjir. Alhamdulillah bertemu lagi. Suhbah atau kursus jangka pendek di Markaz Knowledge City, Kerala, India yang dipimpin oleh Mufti Besar India, satu platform terbaik buat agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk bertukar pandangan serta ilmu. Perkongsian ilmu antara kedua-dua negara itu juga selari dengan pegangan umat Islam di India dan Malaysia yang beraliran mazhab Syafi'i. Kursus jangka pendek selama 3 hari itu buat julung kalinya dihadiri agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, antaranya Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan TV Al-Hijrah. Menurut ahli lembaga pemegang amanah Yadim, Dr. Bashir Muhammad Al-Azhari, perkongsian ilmu bersama Mufti Besar India ini dalam masa sama menghidupkan kembali semangat mendalami fiqh mazhab Syafi'i dan hadis Sahih Bukhari. Pertama sekali adalah kerana kita ingin menemukan titik pertemuan. Sebetulnya di Nusantara, suatu ketika dulu sangat terkenal dengan perkembangan mazhab Syafi'i. Kita ingin menghidupkan kembali semangat, kita panggil memupuk semangat untuk mendalami fiqh mazhab Syafi'i, kerana dahulu suatu ketika pernah tercatat dalam sejarah ulama-ulama daripada Nusantara pernah datang ke Kerala di sini. Sementara itu, Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus berpandangan daurah ini bertepatan dengan dasar Malaysia Madani di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu meramaikan golongan ulama dan asatizah. Kita lihat bahawa kehebatan pengurusan dan pentadbiran dakwah di Kerala ini cukup menarik di bawah pimpinan Syekh Abu Bakar kita. Kalau kita lihat bagaimana dia boleh bekerjasama dengan kerajaan India, dan ini adalah menunjukkan satu perkara yang kami perlu belajar, bagaimana boleh hidup dalam sebuah negara yang sebegini dan dapat menggerakkan dakwah. Dan kalau kami belajar daripada mereka, tentu kami boleh buat sesuatu yang lebih besar lagi di Malaysia. Sumber ilmu yang dipelajari melalui daurah ini juga mampu menjadi model yang boleh diguna pakai dan diaplikasikan di Malaysia. Jadi dari segi sumber ilmu, kita lihat budaya keilmuan di sini adalah budaya asli. Budaya yang boleh diterapkan dalam masyarakat kita supaya melihat Islam itu dengan seluas-luasnya, dan juga perbahasan dalam kalangan ulama itu sendiri pun sedalam-dalamnya. Jadi ini yang menarik dengan Jamiah Markaz yang terletak di Kerala ini. Di peringkat JAKIM, kita telah pun mulakan dengan pengajian ataupun daurah hadis 40 yang dilakukan oleh Mufti Wilayah Persekutuan bersama dengan asatizah kita di sana. Dan kita harapkan dengan daurah ini diadakan di sini dengan beberapa ramai lagi penyertaan daripada kalangan para alim ulama kita di sana, akan meningkatkan lagi kita punya penguasaan dalam ilmu hadis dan sebagainya. Antara pengisian daurah termasuklah daurah kitab khas bersama Syekh Abu Bakar Ahmad, majlis khatam Sahih Bukhari, melawat makam para aulia dan juga ziarah jamiah dan masjid. Mangsa banjir di Pahang terus diberi perhatian kerajaan menerusi Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang memperuntukkan RM562,000 bagi bantuan misi pasca banjir negeri Pahang tahun ini.
Menterinya Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata peruntukan tersebut adalah sumbangan fasa pertama yang melibatkan daerah Raub, Jerantut, Pekan dan Rompin. Bantuan hasil sumbangan beberapa agensi hal ehwal agama ini merangkumi barangan keperluan pembersihan, keperluan dapur, makanan kering, lampin pakai buang, kit solat, sumbangan serta bantuan membiayai baik pulih rumah rosak akibat bencana tersebut. Sumbangan ini merupakan bukti tanda kasih sayang agensi-agensi agama ini, keprihatinan agensi-agensi agama terhadap mangsa-mangsa banjir, dan saya doakan semoga seluruh warga agensi-agensi agama ini termasuklah Majlis Agama Islam dan Adat Sam Melayu Pahang akan sentiasa diberikan jaran yang besar, dimurahkan rezeki, dan saya doakan tadi semoga hubungan antara agensi-agensi persekutuan dan agensi-agensi negeri, khususnya agensi agama ini, akan terus dapat diperkukuhkan untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan program bantuan pasca banjir agensi di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama di Felda Chini 1. Pada majlis tersebut, seramai 87 keluarga menerima bantuan dengan peruntukan keseluruhan lebih RM207,000. Saya memang boleh dikatakan setiap tahun lah. Saya akan, kalau sekiranya banjir, memang rumah saya akan dinaiki air lah. Air banjir daripada tasik lah. Biasa pagar mana? Selalunya kalau untuk tahun ni, arah tingkap lah. Pengalaman tu dah tak pernah hayat daripada ni banjir. Duduk di Tini Timur 3, 35 tahun. Itulah sekali pertama banjir, itu yang kena banjir. Teruk tak? Tak teruk mana, tapi teruk nak bercuti tu lah teruk. Terima kasihlah pada pihak yang memberi bantuan ni. Semoga ada lagi lah yang akan datang tu. Tapi kalau boleh jangan banjir lagi kalau boleh. Turut menerima bantuan 79 keluarga di Rompin melibatkan peruntukan hampir RM204,932. Rumah Pena yang menjadi pusat bagi pelbagai kegiatan sastera, bahasa dan budaya sejak berdekad lalu terus menjadi pemangkin kepada deklarator untuk berkarya tanpa jemu. Usaha Persatuan Penulis Nasional Malaysia, Pena, yang menjadikan majlis baca puisi sebagai rutin bulanan sejak 1998 membuahkan hasil apabila Rumah Pena disenaraikan untuk menerima tauliah sebagai pertubuhan bukan kerajaan bertauliah yang diakreditasi di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Presidennya Dr. Salih Rahmat berkata pengumuman rasmi dan pentauliahan ini bakal diumumkan secara rasmi oleh UNESCO di Ibu Pejabatnya di Paris pada 11 Jun 2024. Pentauliahan itu besar artinya kepada Pena sebagai badan yang bukan kerajaan yang tidak mempunyai apa-apalah dana, dan diberi pengiktirafan itu oleh UNESCO dengan kerjasama MOTEC lah ya. Dan ini kami anggap sebagai satu pencapaian yang besar. Walau bagaimanapun usaha perlu dilakukan untuk menjadikan pengiktirafan itu kekal. Kejayaan ini sekaligus dapat menaikkan martabat, visi serta misi Pena yang selama ini komited mempertahankan khazanah kesusasteraan dan seni warisan bangsa tanah air. Beliau ditemui pada Majlis Deklarasi Puisi Rutin Mingguan di Rumah Pena Jalan Dewan Bahasa Kuala Lumpur malam semalam yang dihadiri lebih 200 orang. Sementara itu, Rumah Pena juga turut menjalinkan kerjasama dengan Perbadanan Kota Buku yang tampil sebagai rakan sinergi. Pada masa yang sama juga kita mengajak khalayak penulis untuk bersama-sama kita untuk memasarkan karya mereka bukan sahaja di peringkat kebangsaan, juga di peringkat antarabangsa. Contohnya yang terbaru, alhamdulillah, buku-buku Malaysia akan dapat menembusi pasaran di negara China pada bulan Jun nanti. Majlis baca puisi ini juga menjadi pertemuan para penyair tanah air dan aktivis untuk mempersembahkan karya atau bakat masing-masing. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.